Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam siri perkisahan kisah dalam Al-Quran. Kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada hari ini Ustaz akan berkongsi dengan murid-murid sekalian satu kisah yang sangat menarik. Sebelum Ustaz mulakan penceritaan kisah tersebut, Ustaz nak bagi dua soalan. Soalan pertama ialah, apakah ibadah pertama di dunia ini? Seperti mana kita dah tahu bahawa di dunia ini, di bumi yang kita diami, manusia pertama ialah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa diturunkan daripada syurga ke bumi ini. Jadi apakah ibadah pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua ialah, apakah jenayah, apakah dosa pertama yang telah berlaku di bumi ini? Nak tahu apakah jawapannya? Jom ikuti kisah penceritaan di dalam Al-Quran. Kisah ini ialah kisah tentang anak Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Adam alaihissalam dan isteri Nabi Adam iaitu Siti Hawa turun ke bumi ini. Bila mereka bertemu di Jabal Rahmah, mereka disatukan semula. Mereka telah dikurniakan anak. Nabi Adam dan pasangannya Siti Hawa telah dikurniakan pasangan anak kembar. Yang mana anak yang pertama iaitu yang bernama Qabil dan kembarnya yang bernama Iklimah. Dan anak yang kedua iaitu Habil dan pasangan dan kembarnya ialah Labuda. Apabila mereka besar, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya anak-anak Nabi Adam dikahwinkan, dan mereka tidak dibenarkan berkahwin dengan kembar masing-masing, tapi hendaklah kahwin dengan adik dia yang bukan kembar dia. Contoh macam tadi Ustaz beritahu, Qabil pasangan kembar dia, makna yang satu perut ketika lahir tu, nama dia ialah Iklimah, tak boleh kahwin. Dia kena dikahwinkan, maknanya Qabil kena dikahwinkan dengan pasangan kembar Habil iaitu Labuda. Apabila perintah ini disampaikan kepada anak-anak Nabi Adam, anak Nabi Adam yang bernama Qabil telah merasa tidak puas hati kerana dia terpaksa berkahwin dengan pasangan kembar Habil yang bernama Labuda yang kurang cantik, di mana kembar Qabil yang bernama Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Apabila berlaku ketidakpuashatian ini, maka Nabi Adam alaihissalam telah memerintahkan kepada anak-anak dia, iaitu kepada Qabil dan Habil, untuk membuat korban masing-masing. Mana mereka diperintahkan supaya menyediakan satu korban yang paling terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang korban yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka layak untuk dikahwinkan dengan Iklimah. Maka Qabil merupakan seorang yang bertani, bercocok tanam. Dia telah mengambil tanamannya yang tidak baik, yang tidak memuaskan. Dia telah sediakan dan telah bawa tanaman tersebut berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Manakala Habil, seorang penggembala kambing, dia telah memilih kambingnya yang paling baik, yang paling besar, dan diserahkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam telah memerintahkan kepada Habil dan Qabil untuk meletakkan korban mereka di atas sebuah bukit dan menunggu siapakah korban yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya korban yang diterima ialah korban daripada Habil. Keluar api daripada langit dan telah mengambil korban Habil iaitu kambing yang terbaik dan dibawa naik ke atas langit. Bila perkara itu disaksikan oleh mereka, maka mereka faham bahawa korban yang diterima oleh Allah ialah korban daripada Habil, dan korban daripada Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Habil
dia telah mempersembahkan binatang ternakan, haiwan ternakan yang paling terbaik. Kambing yang paling besar, paling banyak susu, yang paling cantik, kan, perkara yang disayangi, dia telah korbankan kepada Allah SWT. Manakala Qabil, dia telah mengambil tanamannya yang tidak memuaskan, tanamannya yang dah rosak, tanaman itulah yang nak dipersembahkan kepada Allah SWT. Maka sudah pastilah Allah SWT menerima korban yang ikhlas, yang terbaik semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila perkara ini berlaku dan peristiwa ini disaksikan oleh semua ahli keluarga mereka, Qabil berasa begitu cemburu dan iri hati dan berasa dendam terhadap Habil. Kenapa? Kerana korban Habil diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku pada satu hari ketika Nabi Adam tidak ada di rumah mereka, tidak ada di kawasan mereka, di mana Nabi Adam telah pergi bermusafir ke suatu tempat. Maka Qabil telah pergi ke suatu kawasan gunung dan didapati Habil berada di situ. Maka telah timbul niat, syaitan telah meracuni Qabil bahawa inilah masanya untuk kamu menghabiskan, menamatkan riwayat pesaing kamu, iaitu Habil. Maka apa yang berlaku, dipendekkan cerita, Qabil telah mengangkat batu yang besar dan telah melemparkan batu itu kepada Habil yang sedang tidur. Maka pecahlah kepala Habil dan dia telah mati di situ juga. Maka Qabil bila dia nampak adik-beradik dia sendiri, saudara kandungnya sendiri, Habil mati, dia berasa begitu sedih dan menyesal. Dia tidak fikir dahulu sebelum dia buat. Dia tidak fikir dahulu apakah akibat daripada tindakannya itu. Maka bila dah berlaku pembunuhan macam tu, dia merasa menyesal. Kenapa? Sebab dia akan fikir, apa yang akan aku bagi tahu dengan ayah dan ibu. Dan dia rasa menyesal sebab apa? Bila dia bunuh Habil, dah tidak adalah kawan yang akan bersama-sama dengan dia, berbual dan sebagainya. Maka untuk mengelakkan supaya pembunuhan itu tidak diketahui oleh orang lain, dia telah bawa Habil tu ke sana kemari, fikir bagaimana nak sembunyikan mayat saudaranya Habil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar 2 ekor burung gagak, di mana 2 ekor burung gagak ni telah bergaduh, akhirnya seekor burung gagak tu mati. Dan burung gagak yang hidup telah mengais tanah, gali tanah tu menggunakan kukunya tu, dan kemudian menanam mayat burung gagak yang mati tu, bangkai burung gagak yang mati itu, dan ditimbuskan sehingga tak nampak kesan lagi. Maka bila Qabil nampak peristiwa itu, dan dia berasa begitu malu. Bagaimana dia manusia yang berakal tak terfikir apa yang telah diperbuat oleh burung gagak tu. Maka perkara yang sama Qabil telah buat. Dia telah gali tanah tu sedalam-dalam yang mungkin dan telah meletakkan jenazah Habil ke dalam lubang yang telah digali dan ditimbus. Dan bila ditimbus, maka berlalulah Qabil dengan perasaan yang penuh penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan. Jadi murid-murid, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini? Pertama ialah kita kena taat pada setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perkara tersebut walaupun perkara perintah Allah Taala itu berlawanan dengan hawa nafsu kita. Di mana sekarang ni kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka perintah Allah yang utama ialah supaya berpuasa di bulan Ramadan. Kita telah makan dan minum selama 11 bulan. Tiba-tiba nak berpuasa. Di nafsu kita akan meronta. Sepatutnya pukul 12 tengah hari aku tengah makan tengah hari. Tapi tak dapat nak makan. Kita kena taat. Kita kena sabar dan tabah, taat pada perintah Allah. Maka dengan ketabahan kita mentaati perintah Allah itu, maka di situlah Allah akan tinggikan kedudukan kita di syurga kelak. Kenapa? Allah melihat kepada ketabahan dan keikhlasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita naklah selalu bersedekah,
bersedekah menginfakkan harta yang kita ada, walaupun 5 sen, 1 sen, 10 sen, 20 sen, ikhlas semata-mata kerana Allah. Cuba belajar untuk bersedekah, memberi kepada orang lain perkara benda yang paling kita sayang. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kelebihan, kan? Allah akan balas dengan benda yang lebih baik lagi, tapi syaratnya kita kena cuba bersedekah dengan benda yang paling kita sayang. Allah akan balas bukan setakat di hari akhirat, malah di dunia lagi nanti Allah akan balas. Nak tahu, cubalah buat. Jadi diharapkan daripada kisah itu murid-murid dapat ambil iktibar dan amalkan sesampaikan amal yang baik, kan, dan sampaikan kepada rakan-rakan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.